Ini tuan-tuan ada berkaitan dengan persoalan akidah. Ulama-ulama Usuluddin menyebut berkaitan dengan ma'rifatullah, mengenai Allah. Awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenai Allah. Nabi kata, inna di'amatal baiti asasuhu wa di'amatal dinul ma'rifatullah ta'ala. Tegap dan teguh satu bangunan, dia bergantung kepada asasuhu. Bergantung kepada foundation ataupun asas. Tapak. Tegap dan teguh agama seorang tu bergantung kepada ma'rifatullah. Mengenai Allah. Orang yang mengenai Allah ni, dia berimanlah dengan Allah. Yang tak kenal Allah tak akan beriman dengan Allah. Karena iman berkait rapat dengan mengenai. Iman cakap Melayu percaya. Makrifah kenal. Kita kenal baru kita percaya. Tak kenal nak percaya apa? Tuan-tuan boleh nak percaya orang tuan-tuan tak kenal. Kita baru beli kereta, ada main jumpa, Mat, pinjam kereta hang Zat. Kita klik-kok, siapa dia? Tuan-tuan tak kenal orang, nak bagi dia pinjam kereta. Mampu dia tak bagi. Sebab kita tak kenal. Orang kita tak kenal nak main pinjam duit, nak bagi ya? Takkan bagi. Kenapa tak bagi? Sebab kita tak percaya kat dia. Kenapa tak percaya? Sebab tak kenal. Kenal baru boleh percaya. Makrifah baru ada iman. Kata ulama Usuluddin kata, bahawa siapa yang tidak mengenal Allah Ta'ala akan sifatnya, zatnya dan af'alnya, maka orang tu tak ada iman. Ittifaq ulama, orang ni tak ada iman. Iman dia tak sah. La tusihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tak sah ibadat seorang tu melainkan kenal yang disembah, yakni Allah. Nak kenal kena mengaji lah. Jadi ulama Usuluddin meletakkan masalah mengenal ni, dia ada tiga perkara duduk dalam tu baru kenal. Yang pertama, i'tiqad tu, pegangan tu mesti jazam, al-jazmu. Yang kedua, yang dijazam itu mesti mutabik, berbetulan dengan yang sebenar. Mutabiqul haq. Mesti berbetulan dengan yang sebenar. Yang ketiga, mesti ada dalil. An-dalil. Al-jazmu, mutabiqul haq, an-dalil, kata ulama Usuluddin. Yang kata mengenai Allah ini, i'tiqad mesti jazam. Ragu-ragu tak boleh. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Yang dikata orang beriman dengan Allah, dia beriman dengan Allah dan Rasul, kemudian tak ragu-ragu. I'tiqad dia ragu-ragu, syak, zan, waham, tak ada iman. Iman mesti jazam. Utuh. Kan? Kita beriman dengan Allah. Allah tu ada. Kita yakin sungguh-sungguh Tuhan tu ada. Baru beriman. Kalau duk celup-celap. Ada ke Tuhan ni? Tak ada. Tak tahu. Ada, tak ada. Ada, tak ada. Tak ada iman. Mesti putih, jazam, yakin. Yang ni yakin mesti mutabiqul haq. Mesti berbetulan dengan yang sebenar. Allah tu ada. Dia yakin Allah tu ada. Itu betul. Allah tu ada. Dia yakin Tuhan tak ada. Tak betul. Tak makrifah. Tuhan berkuasa, dia yakin Tuhan berkuasa, itu baru makrifah. Kalau dia kata Tuhan lemah, tak, itu tak ada makrifah. Tuhan tu esa, dia kata Tuhan tu berbilang-bilang, itu bukan makrifah. Laqad kafara allazina kafaru iz qalu innallaha salisu salasa. Kafir orang Kristian tu. Bila dia i'tiqad Tuhan tu salah satu bertiga. Berbilang-bilang Tuhan. Kan? Benda tu i'tiqad yang dia pegang tu pula mesti jazam, mesti ada dalil. Kalau tuan-tuan dia i'tiqad dia goncang, tidak jazam, dia dipanggil jahil basit. Jahil basit, tak ada apa-apa, tak ada pegangan langsung. Kalau dia ada pegangan, tapi pegangan dia tak betul, orang panggil jahil murakkab. Bersusun dua jahil. Pertama dia jahil, kedua dia tak tahu dia jahil. Macam Siti apa? Siti Kasim. Tuhan jadi daripada gelombang. Sudah. Dia yakin tu. Kerak 10 pun dia kata Tuhan jadi daripada gelombang. Tapi dia yakin tak betul. Itu nama jahil murakkab.
bersusun dua jahit. Orang Kristian, dia yakin Tuhan ada anak. Mana bulan ada anak, dia yakin Tuhan ada anak. Itu i'tiqad jazam. Tapi yang dijazam tak betul. Orang panggil jahil murakkab. Okey, sekarang ni i'tiqad dia betul. Dia jazam. Tetapi tak boleh bawa dalil. Itu namanya muqallid. Kata ulama usuluddin, ulama-ulama kita, dia kata dalam bab fiqh boleh muqallid, boleh taklid. Ikut mazhab Hanafi ke, Syafi'i, Hambali, Hanafi semua boleh. Tapi bab usuluddin tak boleh taklid. Mesti pegangan kita berdalil. Nak dalil ni kena mengaji lah. Jadi ilmu usuluddin, sifat 20. Itu jalan usuluddin. Maka ini tuan-tuan dinamakan oleh ulama, iman ni iman ilmu. Iman ilmi. Iman ilmu. Dinamakan juga tuan-tuan sekalian ilmu yakin. Yakin berilmu dengan ilmu. Tapi dia tak sampai terjun lubuk hati. Dia yakin tuan-tuan ada neraka. Neraka tu panas. Tapi dia buat benda-benda yang boleh masuk neraka. Berjudi. Bergaul bebas dengan perempuan. Meninggalkan semayang. Dia tahu orang tinggal semayang masuk neraka. Masalahkakum fi saqat qalu lam nakum minal musallin. Besok di akhirat besok orang tanya, masuk neraka. Pak Sakar. Pasal aku dulu tak semayang. Orang tak semayang ni masuk neraka Sakar. Neraka Sakar ni kena, panas Tapi dia tak semayang. Dia yakin neraka tapi dia buat kerja-kerja boleh bawa masuk neraka. Ini sakat baru ilmu yakin. Lepas tu Nabi kata, al-imanu uriyan. Iman ni bertelanjang. Iman tak ada pakaian. Iman ni tuan-tuan sekalian dia boleh lemah, dia boleh kuat. Kuat iman dengan ibadat, lemah iman dengan maksiat. Kita buat ibadat, kita tinggal maksiat, iman kita kuat. Kita buat maksiat, tinggal ibadat, iman kita lemah. Jadi nak memperkuatkan iman ni, mesti buat ibadat sungguh-sungguh. Tinggalkan maksiat. Ini Nabi kata, walibasuhut taqwa. Pakaian iman tu malu. Apabila kita ada iman, kita ada taqwa, kita laksana perintah Allah Ta'ala, Allah campak di hati kita tuan-tuan perasaan malu. Sebab kenal Tuhan kita malu. Wazinatul haya. Perhiasan iman malu. Kita malu. Sebab apa? Kita tak mau nak kata ibadat yang aku buat ni, usaha aku dah, anugerah Allah. Malu nak buat maksiat. Malu nak ego. Malu macam-macam. Nak riak, nak ujub. Dia rasa Tuhan duk tengok dia selalu. Duk awasi dia. Ada perasaan malu. Last sekali, wasamaratul ilmu. Buah iman tu ialah ilmu. Ilmu ni ilmu makrifat. Mengenai Allah dengan kena yakin, iaitu melalui nur yang Allah tuang dalam hati. Yang Nabi kata, araftu rabbi bi rabbi. Kenal aku akan Tuhanku dengan Tuhanku. Tuhan tuang nur dalam hati dia. Bercahaya. Kenal Allah dengan kenal yang yakin. Bagi ulama usul tasawuf, inilah makrifat yang sempurna. Sebenar-benar yang kita nak cari. Jadi untuk sampai makrifat yang sempurna ni, dia mesti bertakwa. Dia mesti patuh perintah Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Fala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa cita-cita nak bertemu dengan Tuhan dia, nak kenal dengan Tuhan dia, dengan kenal yang yakin. Apa jalan dia? Falyamal amalan salihan. Naklah mengerjakan amalan-amalan soleh. Amalan soleh itu jalan untuk sampai makrifah yang sempurna. Itu jalan. Tapi yang menyampaikan tu Allah. Tapi kita ni kena ikut jalan. Macam saya main sini. Saya kena ikut jalan daripada rumah saya. Masuk tu Cagak Jerin. Keluar tu apa nama tu tahun tu Sungai Petani Selatan tu. Keluar tu terus Sumpang Simpang 4 pergi kiri, pergi kanan. Jumpa masjid. Saya kena ikut jalan. Tapi yang menyampaikan saya ke sini bukan saya, Allah. Kalau Tuhan tak kena kita tak sampai. Saya pecah, lain dia rozak lah, macam-macam lah. Yang menyampaikan Allah. Tapi tanggungjawab kita kena ikut jalan. Jalan nak capai iman yang sempurna, makrifah sempurna, fal ya'mal amalan salihan. Kena buat amal soleh. Kerana amal soleh ni tuan-tuan, dia menguatkan iman.
Maksiat dia merosakkan iman. Bagi iman kita kuat. Makan makanan berzat, jangan makan racun. Racun hang makan. Makanan berzat hang makan, mampu ya. Mayang-mayang juga, pakai luak pendek. Bosa-bosa juga. Tapi tak apa-apa lagi, tak tahulah. Sebab tu kita mesti buat yang baik, tinggal yang jahat. Nah. Jadi ada dua, tuan-tuan. Satu, dia kenal Tuhan dengan jalan usuluddin. Al-jazmu mutabiq biqulil haq an dalil. Mengenal Tuhan dengan berdalil. Ambil alam sebagai dalil, adanya Allah. Ini kebanyakan kita. Ada satu lagi, tuan-tuan. Orang yang mengenal Allah bukan dengan dalil. Tapi dengan nur yang Allah tuang dalam hatinya. Dia tak perlu berdalil. Tak perlu alam sebagai dalil, adanya Allah. Kerana dia dengan Allah tu yakin sungguh dah ada Allah. Tak payah dalil lagi. Ada kita kenal orang lah, tuan-tuan. Kenal sungguh, baik sungguh dengan dia. Kita tahu hati budi dia. Kita yakin dia baik. Tak perlu dalil. Tidak. Kawan kecil, rapat, sampai ketua. Kita kenal hati budi dia. Perlu dalil kan nak tahu jadi baik tak baik? Tak perlu dalil sebab kita kenal dia. Dengan kenal yang yakin. Tapi kalau orang main minang anak kita tak kenal dia. Bukan boleh terima. Kena lagi, puak lagi, mampu yang anak kita. Kita perlu dalil. Tanya orang ni, tanya orang ni, tanya orang ni, tanya orang ni. Barulah kita yakin, kata dia ni orang baik. Tanya tu imam ni, masjid. Ni, kita yakin kat tu imam tu. Macam mana tu imam budak ni, dia minang anak saya. Oh, dia bagus Ustaz. Bayang 5 waktu tak tinggal. Dia kerja apa? Dia kerja ni. Kita pergi pula pejabat dia. Cari orang yang kerja itu pula. Kenal ada orang ni. Kenal. Macam mana dia? Oh, dia bagus. Jadi kita, tuan-tuan sekalian, kita yakin budak tu baik dengan dalil. Dengan orang cerita. Mana kuat keyakinan kita? Dengan orang cerita ke? Dengan kita kenal dia sungguh-sungguh. Kawan daripada kecil. Tahu hati budi dia. Tentulah kenal sungguh-sungguh ni lebih kuat yakin dia. Ya tak? Ada orang kenal Tuhan dengan dalil. Ambil alam sebagai dalil adanya Allah. Tapi ada orang kenal Tuhan, tuan-tuan, dengan nur yang Allah tuang dalam hatinya. Yang disebut oleh Nabi, Araftu Rabbi bi Rabbi. Kenal aku akan Tuhanku dengan Tuhanku. Tuhan bagi kenal. Jadi oleh itu kita mengaji usuluddin. Mengaji ilmu tauhid bagi sah iman kita. Mengaji sifat 20. Lepas tu belajar pula istighnanya apa, iftikharnya apa. Dengan mengaji sifat 20 saja. Mengaji konsep ketuhanan. Dalam kitab Matan Mubarahin, tuan-tuan sekalian, Syekh Sanusi sebut. Izma'nal uluhiyati istighna'ul ilahi angkul lima siwahu. Wa iftikharu kullu ma adahu ilaih. Yang dimaknakan dengan makna ketuhanan. Terkaya Allah Ta'ala daripada segala sesuatu. Dan berkehendak sesuatu itu kepadanya. Tuan-tuan kena mengaji sampai peringkat tu. Kena istighna' iftikhar. Tuan-tuan belagak jadi apa TV3 punya ni juru acara. Pegang mic tu biar atas pekan. Pergi tak sungai petani tu. Tengok orang duk berkumpul. Assalamualaikum. Nak tanya sikit saudara. Siapa Tuhan awak? Tuhan saya Allah. Allah tu apa? Tuhan lah. Tuhan tu apa? Tuhan tu apa? Tuhan lah. Taklah Tuhan tu apa? Tuhan. Kita tak tahu makna ketuhanan tu. Maka Syekh Sanusi kata, izma'nal uluhiyati. Yang dimaknakan dengan makna ketuhanan itu. Istighna'ul ilahi angkul lima siwahu. Terkaya Allah Ta'ala daripada segala sesuatu. Allah tak berhajat kepada makhluk. Makna kaya ni tak berkehendak langsung kepada makhluk. Tak berkehendak kepada fa'il terhadap. Tak berhajat kepada perbuatan dia. Tak mengambil faedah terhadap perbuatan dan hukum dia. Dia kaya. Allah ni kaya, makanya tak berhajat pada makhluk. Sebaliknya, iftikharu kullu ma adaw ilaih. Berkehendak semuanya makhluk ni kepada Allah Ta'ala. Maka diperincikan pula ulama-ulama.
Manakah sifat-sifat 20 tu yang masuk dalam sifat istighna'ul ilahi angkul lima siwahu. Dia kata pertamanya iaitu yang masuknya iaitu wujud. Qidam, baqa, mukhalafatul hawa lil hawadis, qiyamuhu ta'ala bi nafsih. 5 ni masuk sifat istighna. Tambah lagi. Tambah apa? Sama, basar, kalam. Lepas tu tambah lagi. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. 11 sifat ni. Ada dalam makna kata istighna'ul ilahi angkul lima siwahu. Tambah lagi 2. Mana tambah 2? Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mengambil faedah. Kerana dia kaya, dia tak ambil faedah terhadap perbuatan dia dan juga hukum dia. Yang kedua, yang kata Tuhan kaya, dia bebas nak buat ikut suka dia. Harus Allah mengadakan mungkin atau harus tiada mengadakan. Nak bagi ada pun boleh, tak mau bagi ada pun tak apa. 11 campur 2, 13. Lawan 13, 26. Lawan tu pasal lah tu. Kata saja lawan. Ngaji pula iftiqaru kullu ma adu ilaih. Mana dia masuk dia? Wahdaniyah. Masuk dalam tu. Qudrat, iradat. Qudrat, iradat. Dan juga makna kata hayat. Tambah lagi kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu mutakalliman. Tambah lagi. Tambah satu lagi kata ulama, iaitu harus, iaitu mana kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni yang dikatakan tiada berhajat kepada makhluk, bahkan makhluk yang berhajat kepada dia. Dia boleh buat apa saja. Dia nak buat pun boleh, tak mau buat pun tak apa. Kumpul-kumpul semua ni. Terkandunglah dalam kalimah La ilaha illallah. Ulama cerita lagu tu.